Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua anak-anak murid cikgu. Kali ini cikgu akan berkongsi teknik belajar sejarah secara lebih berkesan. Kerana tajuk ini cikgu pilih kerana ramai kalangan pelajar yang bertanyakan kepada cikgu bagaimanakah teknik belajar sejarah yang berkesan. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian ini dapat membantu pelajar. Cuma cikgu perlu ingatkan teknik ini memerlukan pelajar untuk sentiasa mencatat ataupun melakukannya secara bersungguh-sungguh supaya memberi kesan yang mendalamlah pada pelajar. Baik, untuk itu kita akan lanjutkan. Sebelum kita pergi kepada teknik itu, kita semak dulu cara kita belajar. Adakah apa yang kita dah pelajari selama ini memenuhi keperluan ataupun cukup untuk kita belajar. Yang pertama cikgu dah tekankan di sini, membaca saja tidak mencukupi. Kalau kita sekadar membaca buku dan tidak membuat apa-apa selain membaca, dia tidak cukup sebenarnya. Pelajar pada yang kedua ini, baca dan catat isi-isi penting apa yang kita belajar. Contohnya kita ambil satu contoh, tajuk masyarakat Tidwal, kemudian kita nak tahu apakah ciri-ciri masyarakat Tidwal. Contohnya ada 5. Adakah kelima-lima itu kita catatkan isi-isi utama dan juga isi-isi sampingan. Lepas itu kita buat latih diri. Kita latih diri untuk menjawab semula. Adakah kita ingat balik apa yang telah kita catatkan tadi? Lepas kita jawab, kita semak sendiri. Kita semak sendiri apa yang telah kita belajar. Kita kena rujuk balik lah. Kita kena rujuk balik dengan nota ringkas yang kita sudah buat tadi. Itu teknik yang patutnya pelajar lakukan. Selain itu kita juga perlu ada membuat analisis soalan berfokus. Maknanya kita fokuskan soalan-soalan yang kita jangkakan. Kita tak nak guna perkataan ramal lah. Jadi kita nak jangkakan apakah soalan yang berpotensi untuk keluar. So kita boleh letakkan fokus yang pertama. Ini kena diberi keutamaan dalam kita buat ulang kaji. Iaitu soalan-soalan yang tidak pernah keluar ataupun sudah lama tidak keluar. Dia pernah keluar tetapi dah lama. Yang kedua, fokus yang kedua ialah soalan-soalan yang kita rasakan ada potensi juga untuk keluar. Dan yang ketiga ialah fokus yang ketiga ni kita tidak boleh tinggalkan. Contohnya soalan itu pernah keluar pada tahun lepas, maka kita perlu juga membaca, tapi dari segi persediaan itu mungkin kita agak kurang lah. Sebab apa, pada tahun-tahun yang sudah, soalan yang baru keluar pada tahun itu dia keluar lagi pada tahun berikutnya. Jadi oleh itu kita kena juga membuat persediaan, tapi fokus kita belajar ialah pada fokus 1 dan 2. Nanti cikgu akan menerangkan teknik untuk membuat draft isi utama dan juga isi sampingan. Sebenarnya pelajar menerima ataupun belajar, apa yang perlu kita buat? Sebenarnya ada 5 perkara tadi cikgu dah sentuh tadi. Contohlah kita ambil tajuk ini ambil tajuk semalam yang kita bincang semalam. So, apa yang kita buat? Contohnya kita belajar ini daripada buku rujukan. Pertama kita kena baca lah. Itu wajib kita kena baca. Yang kedua, kita cuba keluarkan apakah isi-isi utama yang terkandung di setiap peringgan dan apakah isi-isi sampingan. Kemudian kita cuba fahami kesemua apa yang kita tulis dan kita cuba melatih diri. Kita buat satu isi penuh berdasarkan apa yang kita dah buat ni tadi, yang kita dah catat ni.
tadi, kemudian kita cuba lepas selesai satu esei penuh itu, kita cuba semak semula. Kalau semak semula ni tadi, kita rujuk ni balik lah. Kita rujuk ini balik. Kedua-dua adakah tidak apa yang kita bincangkan ataupun yang kita jawab tadi, adakah isi utama yang tertinggal, adakah isi sampingan yang tidak tercatat. Kalau kita pergi pengerengan pertama, yang ini sebagai contoh lah, bagaimana kita keluarkan isi-isi utama daripada apa yang kita belajar. Contohnya dengan pertama, penyatuan Jerman pada tahun 1871 oleh Otto von Bismarck telah menjadi asas perkembangan masyarakat industri. So, penyatuan Jerman ini adalah isi utama. Kalau kita ambil kata kunci saja, kita ambil kata kunci saja di sebagai isi utama, kemudian kita baca lagi melalui penyatuan ini Jerman ambil langkah menyeragamkan mata wang, menyeragamkan mata wang, sistem pertukaian, sistem pertukatan dan timbangan. So ini kita ambil, kita masukkan dekat sini isi-isi kecil ni supaya kita ingat kita sebagai huraian-huraian yang kita akan buat tadi. Kemudian apa lagi? Di samping itu Bismarck menyatukan sistem pos dan telegraf pun kita masukkan ni kat sini. Isi-isi ni kita masuk. Kita buat satu kata kunci yang ringkas, yang mudah untuk kita fahamlah. Kemudian rangkaian perhubungan pun kita masuk kat sini. Ini kemudian turut memajukan sektor pertanian dan perdagangan. Kita ambil isi utama saja, sampingan yang utama. Dan kemudian kita juga sebenarnya ini tak perlu, tak bulan ni kita tak perlu sebenarnya. Tak bulan ni kita tak perlu untuk inilah, ini adalah tak bulan. Ayat yang terakhir ini adalah ayat tak bulan. Kalau nak ambil boleh juga, kita boleh ambil, kita masukkanlah ayat tak bulan ni di sinilah. Sebenarnya tak bulan ni bebas berdasarkan catatan pelajar itu sendirilah. Itu contoh. Maknanya kita ada satu nota ringkas berdasarkan kata kunci semua ni. Baik, kita pergi dulu. Peringgan yang kedua. Peringgan yang kedua kita institusi keuangan. Kita lihat institusi keuangan, kemunculan institusi keuangan. Kita ambil institusi keuangan atau penubuhan institusi keuangan, kita masuk sebagai isi utama. Kemudian kita baca penubuhan institusi keuangan, memberi bantuan keuangan, ini USI. Kemudian menyediakan modal, menyediakan pinjaman, ini penerangan. Lalu lagi kesatuan kredit, kesatuan kredit ditubuhkan. Kemudian joint stock bank ditubuhkan. Kemudian ini contoh, bank-bank ini contoh. Kalau pelajar nak catat boleh, kalau tak nak pun tak apa. Kemudian kita ada apa lagi? Bank ini berperanan menggalak, ini penerangan, menggalakkan itu semua adalah penerangan pada isi sampingan kita tadi. Peranan bank tadi, ini di sinilah peranan bank. Peranan bank, kita katakan peranan bank. So semua isi-isi ini sama juga. Kita masukkan, kita cari isi-isi penting ini, isi-isi huraian kecil ni di sinilah kita masukkan. So kalau nak ambil tadi tak bulan, kita ambil lah kat sini. Kita ambil isi keuangan merangsang ekonomi perindustrian. Kita pun masukkan sini pun boleh. Baik, kita tengok pula peringgan yang ketiga. Kita dah buat satu isi kecil daripada peringgan yang banyak ini, kita hanya keluarkan isi-isi utama. Maknanya kita hanya belajar, kita catatkan kata
kunci, kata kunci saja. Maknanya kita perlu ingat ini saja. Ini nota-nota ini pelajar kena simpan supaya kita sentiasa mengingat kita apakah isi-isi yang perlu ada yang kita belajar. Okey, begitulah seterusnya untuk saingan yang ketiga. Kita ambil yang ketiga, kemajuan dalam bidang pertanian. Kemajuan bidang pertanian kita masukkan sebagai isu utama. Kemudian sektor pertanian berkembang dan besar melalui penerbitan karya mengenai teknologi. Okey, kita masukkan sebagai isu utama. Okey, begitu juga menjalankan ini 6 orang menjalankan kajian tentang penggunaan bahan kimia. Penggunaan bahan kimia ini adalah satu pembaharuan. Kemudian teknologi moden, penggunaan teknologi moden. Okey, kita masuk ke sini. Kemudian kaedah saintifik, mana kaedah saintifik? Kaedah saintifik dan kaedah saintifik. Ini pun isi kita masukkan ke sini. Dan selain itu kerajaan turut berperanan dalam menjalankan melalui penubuhan sekolah pertanian dan industri. Kita pun bawa ke sini. Okey. Penggunaan teknologi moden, saintifik dan bidang pertanian menjadi asas perkembangan. Okey, kita ambil ini sebagai takbulan lah. Okey, sebenarnya takbulan tu kita boleh ambil semula. Inilah yang kita panggil sebagai nota ringkas. Apa yang kita buat ni adalah nota ringkas. Nota ringkas. So pelajar kena belajar lah. Kena belajar untuk membuat ringkasan bagi semua tajuk-tajuk yang dipelajari, supaya dengan itu kita akan dapat menguasai kemahiran itu. Ada kalau perlulah, kalau perlu ini cikgu tak nak panjang, sama juga konsepnya macam tadi, kita keluarkan isi penting dan membuat rumusan. Perlu diingat rumusan ini adalah rumusan keseluruhan untuk melihat semula apa yang kehendak soalan supaya kita tidak lari daripada kehendak soalan, menegaskan sekali lagi jawapan kita. Kita hanya perlu 2 ayat saja sudah memadai. Di sini isi utamanya penyakuan Jerman menjadi asas. Ini ialah kita tegaskan sekali lagi. Kalau kita lihat pada soalan tadi, kita membuat penegasan sekali lagi di dalam rumusan. Kemudian pelbagai faktor lain. Selain ini kita memberi penegasan kepada penyatuan Jerman, kita kata ada faktor-faktor lain. Dengan itu pelajar akan mendapat satu cara belajar yang harusnya dapat membantu pelajar-pelajar melatih diri pelajar kena sentiasa berusaha. Belajar 3 tanam ni dia kena betul-betul belajar. Tak boleh sambil lewat. Saya harap, saya berharap pelajar-pelajar aplikasikan teknik yang cikgu berikan ini. Okey. Sekian saja daripada cikgu. Mudah-mudahan perkongsian ini bermanfaat untuk pelajar amalkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.